Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Bertemu kita dalam Dapur Rasa Live pada hari ini. So, korang dah makan ke belum? Kalau belum, jom kita tengok apa resepi hari ini untuk korang cuba. Okey, hari ini kita ada tetamu yang istimewa untuk anda. So, kita jemput tetamu kita iaitu Dahlia Nazmi dari Ajwa Bakery. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dahlia daripada mana? Daripada Ajwa Bakery. Inilah pemilik Ajwa Bakery. Hari ini kita berpuas sebab Dahlia sudi bersama kita untuk berkongsi resepi. Resepi apa lagi kan? Kalau tak resepi roti kan? Ya, kita meroti hari ni. So roti apa tu? Hari ni sebab dia elok-elok kita dalam mood raya lagi kan. So Kak nak share sikit pasal apa roti pintal kurma. Dia ada special twist sikit dekat situ. Tu kita kena belajar tu teknik tu kan. So kita nak uli pakai nak kena guna mesin ke macam mana tu? Ni hari ni kita exercise pakai tangan. Kan semua dok kata dok rumah kan tak kita exercise kan. Ini kan nak share exercise sikit lah. Kita exercise. So tak perlulah nak guna mesin-mesin. So jangan risau follower semua kita pakai tangan. So kita exercise hari ni. Kita meroti. Jom kita cuba. Okey. Macam mana kita nak start terus ke Putri? Okey, sebelum tu macam mana dengan Ajwa punya bisnes sejak COVID ni? Oh, Alhamdulillah. Walaupun kita sebab kita dalam essential, so kita masih Alhamdulillah dah dekat situ kan. So kami pun berada di Kota Damansara, Subang Bistari. Cuma lagi satu outlet kita dekat RNA Sungai Buloh, yang tu je kami tutup sebab dari segi traffic tak ada orang kan nak travel lah ni kan. So kita masih boleh orang kata serving community setempat lah. Maksudnya masa dulu awal-awal MCO kan tak ada orang duk berebut, tak ada roti lah apa kan. So kami bergaduh. Ajwa come to the rescue lah. Okay. So hari ni kita buat roti pintar kurma. Jadi semua kita kena tengok apa teknik yang Dahlia nak kongsi dengan kita. Semua orang boleh buat roti tapi roti yang macam mana? Gebu tak lepas tu kan? So saya bagi share resepi ni pun yang senang buat kat rumah kan. So insyaAllah lah semua boleh cuba. Okay. Apa bahan-bahan dia Dahlia? Alright, bahan-bahan dia saya pecahkan kepada dua. Mula-mula kita panggil bahan yang kering lah. Iaitu bahan kering kita ada tepung. Tepung mestilah tepung high protein. Tepung ada macam jenis kan. Tapi untuk buat roti kita kena guna high protein lah. Because high protein gluten dia tinggi. Yang tu akan membantu dalam membentuk struktur dough yang lebih cantik lah. So high protein flour 160 gram. Lepas tu ada gula caster. Saya pakai gula halus saja, lagi senang dia nak, orang kata bila kita nak menguli dengan tangan ni lagi senang dia nak bercampur. Hancur. Lepas tu ada butter, kalau tak ada butter nak buat margarin boleh, nak buat shortening pun boleh. Dia janji apa-apa jenis lemak. So yang ni lemak saya pakai ni adalah butter lah. So ada tepung susu. Tepung susu ni adalah untuk perisa bagi dia rasa tu tepung kan. Just nak tanya tepung susu ni susu apa biasanya pakai? Susu apa yang pun boleh. Sebaiknya. Krim selalu yang dia ada certain brand yang orang recommended untuk buat roti ni memang dia cantik sikit, dia kurang flaky kan. Macam yang ni tepung susu actually yang susu yang kita buat untuk anak kita minum tu kan. Ada brand-brand yang selalu off the shelf tu kan. Dengan Nestle-nya selalu orang banyak pakai recommended Leaf. Yang tu dia punya dari segi dia tercampur tu cantik sikit. Okay, the next one is actually garam lah. Garam pun adalah perisa untuk kita bantu dough tu memberi rasa sikit. Lepas tu kat asingkan adalah air suam dengan yeast. Air suam ni jangan air panas mendidih. Air panas mendidih nanti yeast ni dia orang kata mikrob kan, dia benda yang hidup kan. So bila kita campur dengan air panas sangat, more than 43-45 degree, yeast akan mati.
So it's just nice to biarkan Suam. air tu suam saja. Suam tu dalam 35, 37 sampai 40 tu okey lah. So nanti dia akan dissolve dan dia akan activate yeast tu dengan cepat sikit lah. Alright. So ni kita nak buat roti. So dengan bahan-bahan yang nak buat kat dalam dia nanti kita ada juga butter. Dan ni yang untuk kita buat filling dia sekali lagi kan. Ada butter. Lepas tu ada gula brown sugar. Lepas tu kat tertinggal tadi telur sebiji je. Telur untuk telur tu kan orang cakap kalau nak ni kena grade A. Mesti ke grade A ke macam mana telur tu? Untuk roti tak semestinya. Sebab roti ni dia bila kita kata dalam pembuatan roti ni dia panggil liquid punya campuran. Sekiranya telur kita kecil, lebihkan sikit air. Sebab dia air dengan telur tu dua adalah liquid. So dia kena balance. So kalau kata telur tu besar sangat, air tu kena kurang. So otherwise nanti dough tu akan jadi terlampau lembik. Nanti susah nak buat. Alright. So next one dekat dalam filling tadi kita ada brown sugar. Tadi kita tunjuk butter. Lepas tu cinnamon. Kak punya favourite selalu Kak suka buat cinnamon dengan yang ni kurma yang dah dipotong-potong halus. Alright. So yang tu lah untuk bahan untuk buat roti. So kita nak start terus Putri? Okay. Boleh? Alright. So kita, dia sebelum start dia cuci tangan dulu. Yelah nak menguli kan? Kan. Baru nampak macam orang nak menguli ni cantik-cantik lah ya. Itulah pasal. Alright, so kita campurkan saja. Yang saya nak asingkan adalah yeast dengan air suam saja. So bahan-bahan lain masukkan saja. So kita masukkan tepung. Alright. So kita akan masukkan butter. Masukkan je terus. Lepas tu kita ada susu tepung. Alright. Lepas tu garam. Garam ni kita bubur one side. Dia bubur kat one side. Sebab jadi kita nak bubur yeast tu kalau boleh jangan bagi kena kat garam lah. Lepas tu gula. Okay. Lepas tu last sekali telur lah. Okay. Dah campur semua. Okay. Bila dah dicampur, yang ni kita nak campurkan bahan tadi tu lah. Air suam dengan yeast. Okay. So air suam, yeastnya tuangkan saja kat dalam. Okay. Yeast tu kira sepaket tu semua ke? Yeast ni dia dalam yang ni Kak pakai dalam dalam 5 gram. Lebih kurang lah satu paket tu saya tak ingat lah dia dalam 15 ke? Dia bukan 11 gram ke? 11 kalau 11 tu maksudnya 5 gram lah, dia separuh. 5 gram. Okay. Dia separuh saja. So kita akan campur saja yeast dengan air ni sampailah air ni dia jadi macam keruh macam tu kan. Alright. Sampailah campur semua. Okay. Maknanya bila air tu ni bau yeast dah naik ni. Okay. Sebab apa kita buat suam, kita nak bagi yeast ni activate cepat sikit. Sebab kita bila buat kat rumah kan. Macam bila kalau ajwa kita dapur komersial. Bila komersial kita ada equipment yang membantu. Bagi naik. Bagi naik. Okay. So bila dia dah campur dia jadi macam keruh. Jadi macam tu kan airnya. Lepas tu kat bubur, bila bubur ni jangan tuang dekat belah telur. Jauhkan sikit daripada telur. Kenapa? Sebab telur ni dia sometimes dia akan membentuk macam coating dekat yeast tu kan. So bila dia campur tu dia akan sikit. Dia akan mengganggu sikit. Okay. So dah campur semua. So kena tahu tu tips tu. Jangan letak berdekatan dengan telur kan. Mula-mula tu. Okay. So ni kita campur je lah. Ambil lah spatula ke, sudet kayu ke, ni tak kisah. Dia jadi kita dulu kat dalam bowl ni. So kita nak make sure campuran air dan juga telur, butter, bahan-bahan yang kita dah letak ni semua dah campur dulu. So nanti dough ni dia akan menggumpal sampai dia dah tak ada macam sisa-sisa tepung kat dalam bowl ni lah. Kiranya dia dah bercampur.
Alright. Okay. So bila dah macam ni, Kak suka pakai tangan. Kan lagi puas rasanya. Betul. Dia bila baking ni, orang kata buat roti ni, it's all about texture kan. Kita kena rasa texture tu kan. So baru kita tahu. Right. Kita campur semua dia punya dough ni. Bagi dia sebati. Bagi dia sebati. So dia sebati dalam dough, dalam bowl ni. So dia akan macam jadi satu ketelan. Macam ni. Dia dah melekat kan. So untuk letak, Kak suka buat atas meja. Pasal apa, meja ni natural lah. Kalau kata kat rumah tu ada meja marble ke. Macam dulu mak Kak ya, dia pakai apa orang kata kat rumah dulu-dulu lah. Kan ada turntable yang pusing-pusing tu kan, kita nak lauk makan kan. Mak Kak suka pakai tu. Uli atas tu kan senang kan. So kita buang minyak sikit atas meja ni. So dia tak melekat lah bila kata dough tu kita nak kerjakan dia kan. Alright. So yang ni dough yang dah dicampur. Okay. So apa kita nak buat sekarang ni? Kita nak menguli dia. So bila menguli ni, dia ada teknik dia. Okay. Bila kita dah bercampur ni, kita nak buat dia pegang dough ni. Jadi kita akan pakai tapak, apa dia panggil? Palm kita. Palm kat belah bawah ni. Lepas tu jari-jari kita kat atas ni. So apa kita buat? Pegang dia. Tak ke bawah. So cekam tolak apa dough ni. Betul. Tolak dia, tarik balik. So tarik, tolak. Dia akan apa ni, mula ni memang dia macam rasa melekit, dia putus-putus sikit kan. So apa kita buat ni, kita tengah memaksa gluten dekat dalam tepung ni untuk bekerja. So gluten ni, PL dia macam orang kata dulu-dulu kan kita duk buat baju, nak bagi apa, keras kan. Orang kata baju tu kan kita buat kanji sikit kan. So gluten tu dia macam lebih kurang macam tu lah. Dia lebih kurang macam kanji tu. So kita buat dia dalam bentuk V. Bila tolak ke kanan, tolak ke kanan 2 kali macam tu kan. Memang exercise sungguh ni. Memang. So ada tak puas hati dengan siapa kan? Terkejut lah dia. Orang kata aktiviti merilis stres. Kan? Betul. Berapa lama kita nak kena buat ni? Alright. Selalunya kita buat dekat dalam 15 minit. So betul ni betul-betul exercise. So bila buat ni, apa ni, kita akan rasa dough tu daripada mula-mula tadi dia macam nak pecah kan. So lama-lama dough ni dia akan rasa macam makin lama dia macam susah nak meregang. Dia macam melekat. So kalau kata anda punya rasa melekat kat teja sikit, bobol je sikit minyak. Bobol sikit-sikit je tau minyak ni. Kalau banyak sangat nanti dia susah nak kita regangkan dia. So tarik je. Macam basuh baju. So kepeng kan, tolak. So okay. Dia lama-lama kita akan nampak dough ni akan dah mula kita nampak tadi biji-biji apa ni, gula, biji-biji tepung, lepas tu bahan-bahan lain lah kan, dia nampak macam biji-biji kan. Lama-lama dia akan jadi kita nampak dia dah bersatu dah. Okay. Right. Sometimes ada juga orang tanya kat Ayah, kenapa apa dough ni kadang-kadang kuning, kadang-kadang putih kan. Dia bergantung juga atas bahan apa yang kita campur kat dalam tu. Certain butter dia kuning. Kuning. So yang kuning ni sebab telur ke butter? This one because Kak Ibu buat butter, lepas tu telur tadi pun double A punya telur. So certain telur, kan dia punya telur kuning tu banyak. So dough tu akan menjadi sedikit kuning. Tapi tak ada menjadi masalah. Kalau kita pakai macam shortening putih kan. Dia lemak tumbuhan dia putih. So yang tu dia dough tu dia tak jadi kuning sangat lah. Okay. Alright. Dan ni. Okay. Dia dalam pembuatan roti ni apa-apa pun because yang kita kena ingat adalah yeast adalah satu mikrob yang hidup. So kita kena bagi peluang dekat dia untuk bekerja dan juga bergabung dengan bahan-bahan yang ada dalam
ni. So makanan untuk yeast adalah gula. So gula ni kalau kata dia dapat secukupnya, nanti dia akan membantu dough tu Kembang besar. Besar dengan baik lah. Lepas tu dia kuat. Bila dia bergabung ni, yeast ni dia akan mengeluarkan apa orang kata dough ni, bila kita buat fermentasi sekejap lagi kan dia akan menghasilkan karbon dioksida. So gas-gas ni akan membentuk lubang-lubang dekat dalam dough. So dengan adanya gluten, kita pakai high protein tadi kan, so dough tu akan jadi kuat lah. So macam macam ada yang pakai shortening ataupun bread improver tu macam mana ya? Boleh dicampurkan sekali ke? Dia agent untuk bagi lembut kan? Okay, bread improver adalah agent untuk bagi dia membesar dengan cepat. Dia adalah enhancer lah orang panggil. Dia ada enhancer, bread improver, dia ada bread softener yang selalu kita nampak dekat dalam market kan. Tapi kalau kata kita buat kat rumah tu actually tak perlu. Dia sekarang ni kalau kata commercially, because people need things to be fast kan. Orang nak cepat, orang nak banyak. So people need enhancer. Tapi untuk advice saya, kalau kata buat kat rumah, tak perlu kita add enhancer. Because all these are chemical. So kita nak bagi makanan yang baik untuk family kita, kita bagi saja yang buat secara semula jadi kan. Betul, natural. Kita pun have all the time kan, sekarang duduk rumah kan lama kan. Betul. Biarlah dia bekerja dengan baiknya. Kan, nak bekerja ke mana sekarang ni? Betul. Buatlah exercise ni kan. Betul. Alright. So, sementara tu, tunjuk ni, dough ni dia tak habis bercampur lagi. Jadi kalau kita kata orang lelaki, tangan dia kuat, dia sok tu kan laju kan. Saya nak tunjuk dough ni lah. So dough ni nampak dia dah sedikit berketul. Tapi apa selalu kita buat, kalau kata untuk nak test kan, dia panggil window test. Window test ni adalah kalau kita tarik, kita regangkan dough tu, dia akan membentuk apa orang panggil membrane lah ataupun tingkap. Dia tak akan putus sepatutnya. Dia tak akan putus. Nampak kan punya putus lagi kan? Dia pecah-pecah lagi kan? Maksudnya dough is not ready. So kita uli lah. Tapi actually kalau kata di rumah, kita tak perlu pun achieve orang panggil window tu. Window yang tak putus tu. Because kita ada masa untuk memerap yang kita boleh laburkan. Maksudnya berbanding dengan kalau kata kat kitchen commercial, kita tak ada time. Because customer datang, katakan kedai nak buka pukul 9, pukul 10 ataupun awal pagi pukul 7 kan. So maksudnya kami memerlukan bantuan-bantuan macam tu lah. Orang letak additif ataupun orang letakkan proses-proses tertentu. Macam dekat kitchen kita ada dia panggil prover, machine prover. So machine prover ni dia membantu dalam dia mengawal temperature dough tu. Lepas tu dia membantu dough tu untuk membesar dengan jayanya dalam tempoh yang kita nak lah. Yalah nak cepat kan. Betul, dekat rumah kita tak ada kan. So tambah pula macam dia kat buat bilik aircon kan. Tapi kalau hari ni kan panas kan. So Malaysia ni yang kita bagus ni kita panas. So maknanya cepat. Kita boleh letak je tepi tingkap ke. Bagi dia cepat sikit lah. Kalau dulu buat letak atas-atap. Betul. Dia kan. Yang tu teknik klasik tu. Klasik. Itulah. Alright. So ni Kak dah tengah tarik dough dia. So apa Kak buat actually Kak biarkan saja dia untuk bagi bowl kan. Okay. So bowl tadi sama juga kita akan minyakkan bowl ni. Kenapa kita minyakkan? Supaya sekejap lagi kita nak angkat senang. Dia tak melekat. Tak melekat. Betul. So, ni Kak tak dapat achieve tadi orang kata window tu. Tapi jangan risau, benda ni dia tak ada. Dia window tu kata paling ideal lah kalau kita dapat achieve. Maknanya tingkap tu bila kita tarik tu dia boleh nampak macam jarang, macam nipis tapi dia tak pecah-pecah kan. So maksudnya dough tu memang dah ready. Tapi
Kalau anda tak achieve pun tak apa, don't worry. Just ambil je dough ni, dah cukup 15 minit kita dah menguli tadi, dah exercise tadi. Just letak je kat dalam bowl. So dalam bowl ni, sama ada kita nak cling wrap, tak ada cling wrap, just pakai saja kain, tutup je kat atas dia. Alright, saya akan ambil towel. Bagi dia panas kan? Panas dan juga dia tak kering. Sebab bila dia kering kat atas, nanti dia akan membentuk macam asas tu cepat pecah. Bila dia kering sangat kat atas angin kita kan. Alright. So kain asik tadi. Sebab kita ni tak adalah masa panjang sangat kan. Kalau sebab kita nak resting, it's another 45 to 1 hour. So tengok dalam dia punya keadaan dia macam mana. So tengok tadi sebelum ni size-nya. Okay, yang Kak nak tunjuk sekarang ni dough yang Kak dah resting. Kak dah buat awal tadi sebelum kita start. So Kak nak tunjuk je lah beza dia. Okay. Yang ni yang dah rest. Dia dah duduk dalam tadi kat belakang pandai nampak dia punya size double. Dah double lah. Sebelum ni selepas. Size dia double. So Kak nak tunjuk yang tu lah. So tutup dia. Yang ni kita peram dia. Dia ada 45 to 1 hour. 1 hour. Alright. So kita uli yang dah siap. Yang ni yang dah siap. Kita cut short lah sebab live kan. Kalau tidak nanti kan jenuh Putri nak tunggu 2 jam pula nak siap kan. Alright. Okay, boleh asingkan ni dah. Mungkin boleh asingkan. Yes. Alright. So yang ni dough yang dah siap. Kita nak test sedikit. So kita ambil jari kita cocok. Okay. Bila kita cocok nampak dia ada berlubang tu. Dia tak naik. Nampak tak? Yang nampak. Dia cocok tu. Maksudnya dia dah ready. Maknanya dough ni dah ready. Dah bersedia untuk kita buat untuk next step lah. Alright. Sama juga. Saya minyakkan dulu. Macam Dahlia pakai minyak. Ada setengah orang dia uli pakai tepung. Boleh. Okay. The issue with tepung adalah kalau kata tepung ni as kita add on, nanti dough ni akan menyerap lagi tepung. So sometimes bila kita add on terlampau banyak tepung akan membuatkan dough tu keras. Maksudnya dia punya portion liquid dengan portion powder tu dah tak balance. Sebab dia buat roti ni dia macam sains sikit. So maksudnya dia ada tadi dengar Dahlia bercakap semua pasal sains. Itulah bila kita dah lama-lama kita dah biasa kan, actually kita boleh try pula dengan macam tepung pun macam jenis tepung. Yang ni kita boleh bercakap dengan tepung gandum saja. Lepas tu tepung ada rye, kita ada lagi buckwheat, macam ni kat tepi kat yang ni ada kat saja kat pegang kan. Ni wholemeal, macam-macam tepung yang kita boleh explore bila kita dah ada basic meroti ni. Tepung high protein dengan tepung roti tu kira sama lah kan? Macam mana? Betul. Tepung dia ada 3 jenis tepung. Dia ada low protein, medium protein dan high protein. So untuk roti we need high protein. So high protein sama dengan gluten yang tinggi. So dia lagi ke bawah dia turun, medium dia elok untuk pastry. Kalau untuk low protein ni selalunya kita buat kek. Okay, faham. Alright. So kita dengar lagi satu ada multi-purpose. Multi-purpose tu kadang-kadang dia duduk tengah-tengah. Dia boleh, sebab tu dia multi-purpose. Maksudnya dia boleh pergi ke high, dia boleh pergi ke low, dia boleh pergi duduk kat medium. Macam itulah. Alright. So, yang ni saya nak tunjuk, kita nak potong sikit dough ni. So, saya nak potong kepada 4. Yang ni terpulang lah. Kalau kata tadi kan ada pegang scraper kan. Yang ni kalau kita ada perasan ni, kalau tak ada pakai je pisau. So, kita belahkan sama besar. Saya nak buat 4 segi. Right. So, kita nak start mencanai. So, kita asing kejap. Saya nak canai dough. Okay. Yang ni pun sama. Kalau dekat rumah tak ada rolling pin, ada yang orang gunakan cawan. Boleh lah. Kan? Boleh lah. Kita kata kadang-kadang seronok buat dengan anak-anak kan. Kita pakai je apa yang ada.
Sometimes the experience tu buat beramai-ramai tu lagi lah kan. Lagi Seronok kan. seronok. Unless nak buat commercially, tu lain lah kan. Okay. So, tadi yang Kak tunjuk tu lah dia punya filling, ada butter, ada brown sugar, ada kurma dengan cinnamon. Buka tutup melekat dengan minyak. Okay. Alright. So, kita ambil je butter ni di belakang dia. So, kita nak sapu sikit dekat dia punya dough. Okay. Butter ni dia akan bertindak sebagai ejen yang melekatkan lah. So, kita tabur sikit brown sugar. Okay. Brown sugar ni pun ikutlah, kalau tak nak manis, kurangkan. Kalau suka yang manis-manis kan, kita tambahlah. Kalau rasa dah cukup manis, macam Putri kan dah manis dah orangnya. Tak payahlah bubur banyak gula. Tak payahlah manis sangat kan. Alright. So, dekat kurma. Sebab ni kurma daripada raya puasa dulu tak habis-habis kan. Tak habis, kita pakai. Kan? Tapi terpulang juga. Ada yang orang kreatif macam kita nak pakai pizza sauce pun boleh kan. Kita beli yang sos tomato yang dah siap tu. Tu letaklah kalau budak-budak kan suka something yang savory kan. So kita letaklah yang savory. Yang ni yang Kak nak tunjuk ni adalah something yang manis lah. So dia should be kita akan gulung daripada depan lah. Okay. So kita gulung dough ni. Okay. Gulung. Right. So inilah dough-nya yang pertama. Okay. So kan nak buat yang kedua. So kita rollkan yang kedua. Dia should be, kalau kita boleh dapat 4 segi dough ni cantik lah. Tapi sebab kita nak roll dan kita nak susun je atas acuan sekejap lagi. So Kak buat lebih kurang. Dia yang penting kita dapat tekstur dia yang lembut tu. Okay. Sama. Jadi kalau buat ramai-ramai kadang-kadang kan ada yang seorang anak ni nak flavor ni, seorang ni tak nak coklat pula. Suruhlah dia bubur sendiri kan. So masing-masing boleh berkarya. Siapa nak makan, dia bubur. Aktiviti yang baik ni untuk sekeluarga kan. Dia because buat roti ni dia penuh kesabaran sikit. Sebab dia mari masa kan kita nak kena tunggu. So kita juga boleh mengajar lah anak-anak tu. Kadang-kadang Kak pernah pergi satu kelas tu dulu, tengah-tengah menunggu tu, cikgu tu bagi tazkirah sikit. So dia share lah apa-apa ke hadis ke apa ke. Itu bagus juga, maknanya di samping anak kita tunggu nak makan tu, kita boleh lah chatting-chatting dengan dia kan. Alright. So sama. So kita gulungkan dough ni, pusing dia. Alright. So dough dah digulung. So itulah ni dough yang kedua. Berapa banyak jenis roti yang ada dekat yang Ajwa keluarkan? Ajwa keluarkan kita ada, kalau kata ban saja kita ada lebih daripada 50 jenis lah. Yang selalunya kita keluarkan berdasarkan orang kata kita ada tema-tema dia tertentu lah. Macam sekarang ni kita orang tengah buat pastry sebab kan orang tak boleh travel. So maknanya ada yang rindu kan, orang kata bila travelling kan kita makan buffet dekat hotel kan. Kita orang banyakkan pastry pula kali ni. So maknanya dekat rumah kita bolehlah merasa macam duduk buffet di hotel lah. Macam feeling macam duduk kat kafe kan. Sekarang betul kafe pun tak boleh nak duduk. Tak boleh nak duduk. So kita makan di rumah. Okay, ni Kak ada combine tadi. So Kak gulung dia. Pintal dia. So bila dah siap macam tu, kita akan cantumkan dia pula. Okay, boleh tunjuk dekat sikit boleh tak? Kamera. Boleh. Nak tunjuk dekat sikit kamera?
Ah. Baru nampak dia punya tekstur dia macam mana. Okey. So Kak dah buat gulung ni, Kak nak tunjuk, kita pakai kat slipper. Sebab hari ni nak tunjuk oven jauh kan. So Kak nak pakai air fryer saja. So Okey. as simple as that kita nak buat roti kan. So yang ni adalah 6 inci punya foil. So Kak angkat dough ni, kita susun. Letak saja dekat dalam foil ni. So buat the same lah untuk the second one kan. Okay. Right. Buat ni kiranya tak adalah tu perfection sangat kan sebab kita nak makan dengan apa dekat rumah kan. Okay, bila rolling the dough ni, Kak lupa nak tunjuk tadi. Should be bila kita roll, they should start from the center lah so that kita ada even dough. So center, tolak ke depan. Center, tolak ke bawah. Center ke depan, center ke bawah. Macam tu je. So dia angkat dough tu. So kita akan center, sama juga bila kita angkat dia tadi kan. So kita ada first dough kita. Lepas tu the second one sama. Same process. Center ke depan, center ke bawah. So sama juga bila kita pusing. So kita dapat lebih kurang macam 4 segi lah. Selalu kalau orang kat kitchen kat dia tu, dia orang hari-hari dia buat ni kan. So memang dia punya perfect square lah. Sebab kita pun nak buat, orang kata untuk menjual memanglah dia kena buat cantik lah kan. Macam Dahlia sendiri, macam mana asalnya boleh buka Ajwa ni? Kan dulu kan start off actually kerja office biasa je. So tu masa tu duduk dekat Kota Damansara ni. Kita ada masa tu 11 bakery dekat Kota Damansara ni tapi tak ada bakery Muslim. So Kak ni dia memang minat jenis suka makan roti, pastry apa semua ni kan. So apa kita buat adalah saya pergi kelas, intensive kelas. Lepas tu saya buka sendiri lah bakery. So maknanya apa yang kita nak makan tu kiranya boleh buat lah dekat bakery sendiri kan. That's how I started off ada di Ajwa Bakery ni lah. So masa dulu pun saya tak ada basic dalam buat roti ni pun. So saya pergi berguru dengan beberapa orang cikgu lah. So kita belajarlah teknik masa tu local teknik. Lepas tu Asian punya roti macam mana, Japanese punya roti macam mana, European macam mana. Daripada situ kita pakailah kita punya pilihan kita sendirilah. Macam kami di Ajwa Bakery kita banyak menggunakan dia panggil sponge and dough method. So maknanya kita ada ibu dough tu yang memang kita peram. Dan memang hari-hari memang ada lebihan dia. Bila lebihan tu memang kita carry forward so that dough tu dia akan lebih matang. Bila matang dia akan ada rasa dia yang tersendirilah. So yang ni selalu kalau kita nampak macam bakery belah Europe sana, dia selalu ada dia punya, dia panggil dia punya ibu dough dia lah. Ibu dough itu macam tiap-tiap bakery tu ada keistimewaan dia sendiri. Dia macam diperturunkan. Ada yang sampai dah turun berapa generasi kan. So yang tu membuatkan satu-satu bakery tu dia punya bila kita makan roti kosong dia pun kadang-kadang sedap. Rasa dia macam lain. Dia rasa tu membuatkan kita teringatkan bakery tu. Kadang bau pun akan mengingatkan kepada bakery tu. Yang tu adalah dalam teknik-teknik yang digunakan lah. Dia sama juga macam Kak Apple boleh je share resepi ni. Tapi dalam teknik-teknik yang kita buat tu, berapa lama kita peram dan berapa lama kita menguli dia pun akan membuatkan perbezaan daripada segi hasil dia. Betul. Okey. Sama jugalah tadi. Saya dapat 2 kan. So kita akan cantumkan dia. Kita dendan je lah. Alright. Mudah je, dendan je. Ya. So kita cantum dia balik. Cantum. Okey. So kita bubuh atas second. Dalam bekas kedua. Alright. Alright. So kalau dia terbuka pun tak apa, jangan risau. Kalau tak ada pun bekas ni pun jangan risau.
letak je atas baking pan tu, dia jadi apa orang kata separuh bulan. Kan? So kata buat roti ni memang kreativiti masing-masing lah. Dia tak adalah sampai to that perfection kita nak. Betul. Just enjoy the process, enjoy the company, buat dengan siapa-siapa kita nak buat kan. Okay, ni dah 2 dan so sama. Kita akan buat perapan yang kedua. Perapan yang kedua pun dia akan mengambil masa 45 minit ke 60 minit. So sama juga. Bila kita tengok perapan kedua ni, dough tu akan menjadi double size ni. Macam ni kita tengok tak penuh kan? Bila kita perap kali kedua tu, dia akan, size dia akan penuh lah. Penuh. Sebab lagi kan nak tunjuk yang dah siap. Sebab tadi kita orang ada buat yang dah lepas perap tu, tapi kemana dia pergi, dia tak dapat didetect. So Kak Ijaz nak tunjuk apa ni. Okay, bila kita dah apa orang kata perap tu, kita biarkan dia lepas 45 minit ke 60 minit, kita boleh letakkan dekat dalam air fryer lah. So panaskan air fryer yang Kak punya ni memang boleh masuk saiz 6 inci. Kan air fryer sekarang dia macam-macam saiz kan? Macam saiz. Betul. So kalau tak ada acuan bulat pun boleh pakai saja foil, aluminium foil. Letakkan saja kat dalam air fryer tu. Letak je kat dalam mangkuk dia tu kan. So dia settle. Okay, yang this one kita akan tutup dia. Dan kita akan perap lah 45 minit ke 60 minit. Okay, sementara menunggu tu kita nak buatkan dia punya topping ke atas tu. So topping ke atas tu kita nak buat sos keju. So keju ni maknanya ada cream cheese. Lepas tu kita ada gula icing. Lepas tu kita ada susu UHT. Buat main susu kan? Lepas tu kita ada butter. Ni butternya. Lepas tu kita ada ni optional lah, vanilla punya essence. Itu optional. Kalau nak pakai boleh, tak nak pun tak apa. So bagi bowl tu apa kan? Okay, so kita akan masukkan semua bahan-bahan lah. Untuk topping atas tu kan? Topping atas tu. So Kak masukkan saja. Dah 2 kah? Okay, ni gula icing ni dia dalam 200 gram. So campurkan dia. So butternya dalam 100 gram. Okay. Nampak betul kan? Ajwa Bakery ni dah berapa tahun lah dah? Sejak 2011. 2011. Ajwa Bakery sejak 2011. So outlet kita yang pertama dekat sinilah Kota Damansara. So bila kita dah start orang kata besar, kita pun telah membuka kita punya kitchen, kita asingkan. So maknanya kitchen kita no longer dekat Kota Damansara. So kita dah pindahkan ke Subang Bisari lah. So dah ada banyak lagi space untuk kita buat production kan. So susu ni dalam 20 gram. 20 gram ni lebih kurang dalam 2 sudu besar. Okay. Saya campurkan lah. So roti apa yang best seller di Ajwa Bakery? Best seller kita ada nama dia roti paung. Roti paung ni memang hanya di Ajwa Bakery lah terbanyak. Mula pun Kak pun dapat inspirasi daripada masa pergi kat Belak, orang kata Terengganu tu kan banyak kan. Banyak kan orang kata roti-roti ni kan, cuma kita buat olahan kita sendirilah. Maknanya bila kita buat tu, kita buat filling kita sendiri dan juga
Dan kita ada 8 perisa lah. Tapi sekarang ni untuk MCO ni kita hanya maintain untuk 2 perisa. Dan lagi satu biasalah yang paling hit kita kat sekarang ni is Korean garlic bread lah. Korean garlic ni memang dah tahun lebih daripada mula-mula kita buat tu sampai sekarang memang ada permintaan lagi. So inilah teksturnya. Alright, so kalau kata nak dapat macam dia orang kata cair sikit, boleh letak je dalam microwave bagi dia cair. Ataupun bila roti, bila kita baru masak tu kan dia panas kan. So bila kita letak tu memang dia akan meleleh lah dia punya cair tu. Okay. Right. Tu kita dah siap dia punya topping. So kita nak tunggu untuk perap tu kan lama kan Putri. So kita dah ada yang dah siap kan? Okay. Katanya dah siap. Okay. Yang ni Kak pakai acuan besar. Tadi sebab Kak potong 4 kan. Kalau daripada dough yang kita campur tu tadi kita potong 2 je. Dia akan dapat besar lah. Yang ni dalam lebih kurang 8 inci punya dough acuan kan. So Kak keluarkan je. Yang ni tadi dia hangat. So dia dah tak kurang panas lah. Sebab dia duduk beli aircon ni dia ni sikit. So Kak tunjukkan. Yang ni lah rupa roti pintalnya. Kamera dekat sikit. Yes. Yes. Alright. Itulah dia. So kita nak bubuh dia punya topping. So kalau dia panas ni, bila kita letak kat atas tu memang dia best lah dia punya cair, gooey-nya kan. Dengan berkilatnya. Right. Jadi on aircon biliknya dia sejuk pula. Alright. So, dia letak je lah dia punya topping tu kat atas. Okay. Dia pun terpulang lah Putri kalau kata suka yang manis kan. Kita boleh lah. Letak extra. Kalau tak pun, ada lagi satu style kita orang letakkan kalau kata ada mangkuk kecil kat tengah tu kan, termasuk. Lepas tu, masa dia tengah panas-panas tu, kita tolak dia. Lepas tu bubuh lah filling tu dekat tengah. So kiranya cubit. Nanti cubit masuk. Ya, so kata aktiviti masing-masing kan. Snow powder kat mana? Snow powder je. So dia boleh lah hias macam mana kita suka, macam tengah sukakan kacang. So ini ada apa ni? Kita toast sikit walnut, letak kat atas. Ni buat tak sempat habis sampai besok ni. Sehari boleh habis ni. Dia kalau panas-panas tu memang Putri, memang tak sempat kita. So kita adjust sikit. Cantik jadi dia. Ya, ini orang kata styling lah kan. Lepas tu bolehlah upload saya punya hasil hari ini. Cantik dah. Itulah dia roti pita kurma. Guna tangan saja. Guna tangan saja. So jangan risau kalau kata kalau microwave tadi kita bakar berapa dia punya suhu untuk air fryer. Air fryer. Okay, air fryer dia bergantung kepada saiz. Kalau kata air fryer kita besar, kita boleh pergi ke 170, 175. Tapi macam kalau kata air fryer macam kecil, macam Kak punya tadi boleh masuk 6 inci je, Kak turunkan 165 to 170. So baking time dia dalam 11 minit, lebih kurang lah 11 ke 15 minit. Sampai kita nampak dia atas tu dah brown kan. Lepas tu kita nampak tepi tu pun bila orang kata dough tu dia dah tak duduk dekat dinding acuan tu. Kiranya dah masak lah. Dah cukup masak. So kita punya resepi hari ni dah siap. Sekejap je pun kan. Dah siap. Sebab kita cut short lah. Kita cut short. Okay. So terima kasih lah. Dahlia sudi kongsi resepi yang best sangat ni. Sebab roti ni bagi macam kita enjoy lah kan, nak try.
Betul. Dan dia punya portability tu untuk filling tu endless lah. Ikut creativity kan, yang penting kita ada asas nak buat dough tu macam mana. So once dough tu dah jadi dia punya filling tu orang kata endless lah. Betul. Okey, dengannya Dahlia ada nak bagi giveaway juga pada kita punya follower kan yang ikut live pada hari ini untuk 10 orang ya. Betul. Kapan apa ni sebab orang kata mood raya kan, kita bagi lebih dari 10 orang kan. So apa soalannya tu? Apa soalan? Okey. Soalannya ada berapa jenis tepung berprotein? Ada berapa jenis? Tadi kita ada sembang kan pasal tu berapa jenis tu. Betul. Tadi Putri dah tanya kan. So tak ada cerita dah. Ada berapa jenis tepung kan? Okay, so cepat-cepat jawab dan tulis dekat komen you all jawapan untuk yang pada hari ini. Jadi berpeluang untuk menang produk daripada Ajwa Bakery. Betul. Okay, terima kasih sangat sebab resepi ni nanti Dahlia akan kongsikan dengan kita kan? Ya, dia akan kongsi dia punya detail dia. Detail dia, okay. Ada apa-apa lagi yang Dahlia nak cakap? Okey, kami pun nak ucapkan dari pihak Ajwa Bakery lah, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak rasa Putri. Kak apa enjoy ni buat orang kata bersama dengan Putri, dan Kak harap orang kata pengikut-pengikut rasa semua dapat mencuba resepi ni. Dan yang penting bila kita buat kat rumah tu, try to be natural lah. Maksudnya avoid chemical, avoid additive. So we give the best untuk anak-anak kita. Jangan lupa pesan, and always bila kita pilih tepung, always go for unbleached flour. Yang tidak di yang bleach, bukan bleach kan? Unbleached, always go for unbleached. So kita give the best for our family lah. Okay. So follower rasa kita harapkan dapat kongsikan live ni dengan kawan-kawan nanti kan, supaya dapat bermanfaat resepi yang dikongsi ini. Okay, terima kasih ya Dahlia. Kita jumpa lagi nanti. Sama. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Putri. Thank you Rasa. Okay.